Salam sejahtera para pelajar yang saya kasihi sekalian. Apa khabar anda semua? Saya berharap anda semua dapat mengikuti pelajaran dengan tenang. Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua yang terus mengikuti dan menontoni video-video saya. Pada kali ini, saya akan cuba mengetengahkan atau membincangkan satu topik yang harus diikuti oleh para pelajar. Topik yang akan saya bincangkan kali ini, masalah penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar. Para pelajar yang saya kasihi sekalian, sebut sahaja bahasa Melayu, anda telah sedia maklum bahawa bahasa Melayu di negara kita ini tergolong dalam mata pelajaran atau subjek deras. Jadi di sini sudah menunjukkan, sudah membuktikan bahawa bahasa Melayu merupakan subjek yang penting dalam konteks pembelajaran di negara kita. Saya berpendapat bahawa mata pelajaran bahasa Melayu ini satu mata pelajaran yang mudah untuk dijawab oleh ataupun untuk dikuasai oleh para pelajar. Kenapa saya kata demikian? Kerana sebahagian besar daripada sekolah di negara kita ini mencapai peratusan yang tertinggi, peratusan kelulusan yang tertinggi dalam semua peringkat peperiksaan jika dibandingkan dengan subjek-subjek teras yang lain. Nah, di sini sudah menjadi satu kayu ukur bahawa mata pelajaran bahasa Melayu ini salah satu subjek yang mudah dikuasai oleh para pelajar. Tetapi yang menjadi persoalannya sekarang, mengapa bukan semua pelajar dapat memperoleh keputusan yang cemerlang dalam subjek ini? Boleh memperoleh A atau A tambah. Bukan semua. Inilah persoalan yang akan saya kupas hari ini. Apakah puncanya para pelajar? Adakah anda di sana? Adakah para pelajar yang menonton video ini tergolong dalam pelajar yang belum memperoleh keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu? Kalau belum, terus ikuti dan tonton video saya. Baiklah para pelajar yang saya kasih sekalian, salah satu puncanya ialah para pelajar yang tergolong dalam golongan ini biasanya memandang rendah, memandang mudah atau memandang remeh terhadap subjek ini berbanding dengan subjek-subjek teras lain seperti matematik, sains, biologi, kimia dan yang seumpamanya. Jadi, kalau para pelajar ini memandang mudah atau memandang rendah, akibatnya salah satunya mereka tidak menyiapkan tugasan ataupun kerja rumah contohnya yang diberikan oleh guru mereka. Kalaupun mereka dapat menyiapkan, hanya sambil lewa, ibarat melepas sepatu di tangga, untuk mengelakkan daripada didenda oleh guru. Selain itu, para pelajar ini biasanya tidak memasukkan subjek ini dalam jadual waktu belajar semasa di rumah. Dengan lain kata, mereka tidak meluangkan masa untuk belajar atau mengulang kaji bahasa Melayu ini di rumah. Mereka lebih menumpukan kepada subjek-subjek lain yang lebih susah. Jadi, kalau pelajar yang menonton video ini tergolong dalam pelajar ini, cubalah ubah sikap. Cubalah ubah sikap anda menjadi pelajar yang menumpukan sepenuh perhatian
terhadap bahasa Melayu. Rajin dan meluangkan masa serta memasukkan belajar bahasa Melayu ini dalam jadual waktu yang para pelajar sekalian buat di rumah. Seperti mana subjek-subjek teras yang lain. Cuba jangan dipinggirkan, jangan dipandang mudah subjek ini. Ingat, jika anda tidak memperoleh keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu, anda akan menghadapi masalah. Contohnya untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Baik, yang kedua. Punca yang kedua. Para pelajar kurang membaca. Membaca sebenarnya saya akui bukan semua pelajar gemar ataupun membaca ini sebagai satu hobi. Tetapi anda semua sebagai pelajar, walau macam mana pun, harus tanamkan minat membaca itu dalam diri masing-masing. Tak kiralah membaca subjek bahasa Melayu ke ataupun subjek-subjek lain. Jadi membaca ni sebenarnya salah satu faktor penting, sangat penting dalam menguasai bahasa Melayu, dalam menguasai bidang bahasa. Kerana daripada membaca inilah para pelajar dapat mengetahui pelbagai pengetahuan, contohnya dapat memperoleh perbendaharaan kata baru. Perbendaharaan kata baru. Kemudian yang keduanya, para pelajar akan dapat ilmu pengetahuan dari segi gaya penulisan. Contohnya kalau anda membaca novel, atau membaca surat khabar, sudah tentu di situ anda akan dapat menimba ilmu dari segi gaya penulisan seorang pengarang itu. Yang ketiganya, anda akan dapat memahami pelbagai istilah atau kata baharu yang terdapat dalam bahan bacaan yang anda baca itu. Jika anda tidak faham, apa yang harus anda buat? Anda harus mencari maksud dalam kamus. Saya selalu menyeru kepada pelajar saya, kalau bolehlah, paksa diri. Dalam masa satu hari, cari sekurang-kurangnya 5 perkataan, 5 kata atau istilah, untuk dimasukkan dalam satu buku dan cari maksud serta penggunaan kata itu dalam ayat, rujuk daripada kamus dewan. Inilah salah satu cara untuk kita memperkaya perbendaharaan kata kita, yang mana dapat membantu kita untuk bertutur dengan baik dan menulis karangan dengan baik, dengan mantap. Baik, para pelajar yang saya kasih sekalian, faktor yang ketiga, punca yang ketiga, menggunakan bahasa Melayu dengan cara yang salah. Penggunaan bahasa Melayu yang salah ini, contohnya penggunaan bahasa pasar, bahasa SMS, sekarang ni ada bahasa WhatsApp pula, lebih kurang dengan bahasa SMS. Ataupun para pelajar gemar membaca, tetapi membaca bahan-bahan bacaan yang kurang berkualiti dari segi bahasa. Jadi penggunaan bahasa Melayu yang salah ini secara tidak langsung akan mempengaruhi penguasaan bahasa Melayu anda. Cuba bukan tak boleh kita nak gunakan bahasa tu, tetapi anda kena tahu, boleh membezakan antara penggunaan bahasa yang betul dengan yang salah. Tapi seelok-eloknya jangan gunakan. Kalau nak type message ke atau WhatsApp, sistem pesanan ringkas ke, anda perlu menggunakan bahasa yang betul. Jangan nak guna, biasa orang guna KITA jadi KITE, katna, dan macam-macam lagi. Bahasa yang digunakan itu secara lewah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat,
pelajar kurang meminati mata pelajaran bahasa Melayu. Mereka membuat tanggapan yang negatif. Tidak minat. Tak boleh. Tak boleh para pelajar. Sedaya upayanya kita cuba tanamkan minat. Cuba kita fokus. Cuba kita tanamkan minat. Cuba kita dengar, fahami betul-betul apa yang diajar, yang disampaikan oleh guru. Jika kita tidak memahaminya, kita cuba bertanya dengan guru, bertanya dengan kawan, berbincang dan sebagainya. Jadi sebenarnya rasa tidak minat ni, sikap tidak minat dalam bahasa Melayu ni berpunca daripada sikap sambil lewat ataupun sikap memandang mudah, memandang rendah terhadap bahasa Melayu ini. Jadi bila kamu kurang minat dalam bahasa Melayu, pastinya bila setiap kali kamu menghadapi peperiksaan, kamu akan memperoleh markah yang rendah. Bila kamu memperoleh markah yang rendah, maka minat kamu terhadap bahasa Melayu semakin menurun. Hanya sesuatu yang beriringan. Jadi cuba atasi, tanamkan minat sedaya upaya. Belajar bukan kerana minat, tetapi kerana kita untuk menimba ilmu pengetahuan. Minat atau tidak minat bukan menjadi satu persoalan. Yang penting dalam fikiran kita, dalam minda kita ialah aku mesti belajar bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan subjek teras, subjek penting. Jadi aku mesti belajar, aku mesti dapat menguasainya dengan baik. Nah, inilah antara punca kelemahan ataupun mengapa masih ramai lagi para pelajar yang tidak dapat menguasai bahasa Melayu dan tidak dapat memperoleh markah yang cemerlang dalam peperiksaan. Jadi jika anda tergolong dalam golongan ini, saya menyeru, saya menasihati para pelajar, cubalah ubah sikap dari sekarang supaya memandang berat, mengutamakan subjek bahasa Melayu ini seperti mana subjek-subjek teras yang lain. Supaya anda dapat memperoleh markah yang tinggi, dapat keputusan yang cemerlang, dapat sijil yang berkualiti yang baik. So kalau dalam SPM anda cuma setakat lulus ataupun tidak mendapat kepujian, apa jadi? Sijil itu tidak ada harga. Tak ada nilai sijil itu. Sekurang-kurangnya mesti nak dapat kepujian. Bukan setakat lulus. Saya banyak menghadapi pelajar-pelajar yang terpaksa mengambil kertas Julai, kertas bahasa Melayu Julai untuk mereka memperbaiki keputusan mereka. Saya rasa amat kesian. Saya amat kesian sebenarnya kerana mereka sudah ketinggalan. Pelajar lain sudah pergi ke matrikulasi ke universiti, mereka ambil SPM semula. Jadi saya rasa ini sudah menimbulkan satu kelewatan. Anda akan jadi pelajar yang tertinggal. Nah, jangan jadi pelajar seperti ini. Dapatkanlah keputusan yang cemerlang dalam subjek bahasa Melayu. A tambah, saya boleh. Tanamkan semangat, saya boleh. Saya boleh mencapai keputusan yang cemerlang dalam bahasa Melayu. Nah, ingatlah apa pesanan-pesanan saya tadi dan cuba ikut, dan insya-Allah kalau ada kesempatan yang lain saya akan memberikan lagi sedikit penjelasan tentang bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi ataupun pencapaian anda dalam bahasa Melayu. Okey, setakat ini saja yang saya dapat bincangkan, dapat saya jelaskan kepada anda semua. So, kita jumpa lagi dalam sesi pembelajaran yang lain. Salam sejahtera.